Asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penuntun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kita tanpa ada hentinya. Daripada kita lahir sampailah kita usia sekarang, nikmat-nikmat Allah beri kalau kita kira tak terhitung. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran yang mafhumnya mengatakan, kalaulah Allah beri kita setiap satu pen yang mana dakwatnya ialah air dalam lautan, seluruh lautan Allah bentangkan untuk kita jadikan dia sebagai ink ataupun dakwatnya, untuk kita tulis nikmat-nikmat Allah. Nescaya tak terhitung banyak nikmat-nikmat Allah. Namun begitu Allah seolah-olah memperli hamba-hambanya. Allah kata, qalilan ma tashkurun. Nikmat aku terlalu banyak, tapi orang yang bersyukur, hamba-hambaku yang bersyukur padaku adalah qalil, terlalu sedikit. Kita kena ada perasaan malu dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan, para penuntut mata Allah. Sebab Allah memberikan kita nikmat yang banyak, tapi yang bersyukur kurang sangat, terlalu kurang. Tapi impian kita tinggi. Impian kita, setiap doa kita nak Allah makbulkan. Setiap hajat kita nak Allah makbulkan. Setiap impian kita nak Allah makbulkan. Tapi tanda syukur kita kepada Allah Taala sukar untuk kita perlihatkan dalam kehidupan kita. Ini yang kita nak bahaskan pada pagi ini, pagi penuh keberkatan, iaitu tentang ujian. Sabar dalam ujian. Bila disebut ujian, ini satu ketetapan Allah Ta'ala. Allah bawa dalam surah Al-Mulk. Satu keterangannya begitu jelas. Ayat yang kedua surah Mulk, Allah kata, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqal mauta wal haya. Sesungguhnya aku telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam kematian dan kehidupan ada ujian. Untuk apa Allah beri ujian? Macam kita berada di universiti ini, untuk apa diberikan ujian? Untuk apa diberikan kita satu ujian, daripada satu ujian pada satu ujian, ujian quiz, midterm, final ujian, final exam, kemudian tahun depan ada lagi ni bagi pihak student, bagi pelajar-pelajar seluruh dunia, pelajar-pelajar di universiti, pelajar-pelajar di sekolah. Ujian ni satu kemestian. Semua bencikan ujian. Saya sendiri pun bencikan ujian. Kalau boleh tak ada ujian lagi bagus, tu dapat. Tapi ini satu kemestian yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran, bahawa setiap yang diajar perlu diuji. Begitu juga dalam kerjaya. Ada ujian demi ujian, kursus demi kursus untuk proses kenaikan pangkat. Ada proses temuduga dan sebagainya. Untuk apa? Untuk apa proses temuduga? Untuk mencari yang terbaik. Untuk apa ujian diperlukan? Untuk mencari yang terbaik. Memang semua yang baik, tapi kita nak cari yang terbaik. Begitu juga dengan kedai-kedai musim Ramadan, ataupun musim kita ada banyak pilihan di kedai-kedai makan khususnya. Ada banyak restoran-restoran yang kita minat. Restoran A, restoran B, restoran C. Tapi tak semestinya kita makan di semua restoran. Kita pilih. Kita pergi satu restoran, kita tengok banyak menu. Makanan apa yang kita nak makan ni? Banyak sangat menu. Kita uji satu, tengok, lihat satu-satu. Yang mana menarik hati, maka kita makan. Untuk apa kita memilih? Untuk mencari makanan yang terbaik untuk kita. Begitu juga dalam perpisahan, untuk mencari yang terbaik dengan pelajar. Untuk apa kita melalui temuduga? Untuk cari yang terbaik calon-calon yang bakal kita terima. Ini ujian. Allah menetapkan begitu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Untuk aku uji kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di kalangan kamu, aku nak uji dan aku nak tengok daripada ujian tersebut hasil yang terbaik. Jadi Allah mengatakan bahawa Allah nak tengok siapa yang ahsanu amal, yang paling baik amal dia, yang paling baik amalan dia, yang paling baik kebaikan dia, yang paling banyak kebaikan, yang paling banyak mencari pahala.
Allah nak begitu. Ini ujian. Jadi jangan salahkan ujian yang Allah beri. Allah dah maklum kat awal-awal, hidup dan mati penuh dengan ujian. Allah dah maklum. Sebelum kita lahir lagi, ketetapan ni telah ada. Begitu juga manusia nak lahir dalam perut ibu, ujian demi ujian, ujian demi ujian. Sperma masuk dalam rahim seorang wanita, berjuta-juta masuk, beribu-ribu masuk. Tapi Allah kadang-kadang izinkan satu untuk menjadi manusia. Kadang-kadang Allah izinkan dua untuk jadi kembar. Kadang-kadang tiga, kembar empat, kembar lima. Kadang-kadang tak ada langsung. Ada kalangan tu sepatutnya siap orang yang berkahwin semuanya melahirkan anak. Tapi tak. Ada yang dapat anak seorang, ada yang tak dapat anak langsung, ada yang anak ramai, ada yang sebagainya. Ini ujian. Dan Allah kata, la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak berikan ujian kecuali sesuatu yang aku yakin dan aku nak maklumkan bahawa kamu boleh pikul ujian tersebut. Jadi tentang kehidupan. Sebab tu Allah kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk aku lihat di kalangan kamu mana yang lebih baik. Siapa yang terbaik. Bila kita masuk di akhirat pun gitu juga. Sampai di akhirat Allah uji lagi. Sebab di akhirat ada dua tempat. Ada dua tempat di akhirat. Satu tempat yang orang nak. Satu lagi tempat yang semua tak nak. Tempat yang orang nak syurga, tempat yang tak nak neraka. Tanya semua orang yang ada kat dunia ni, semua pilih ialah syurga. Walaupun sepanjang hidup dia semayang tak. Walaupun sepanjang hidup dia sembahyang zakat pun tak mau. Walaupun sepanjang hidup dia sentiasa buat maksiat. Tapi bila dia nak mati, dia nakkan masuk syurga. Semua tak nak masuk neraka. Hatta iblis pun tak nak masuk neraka. Dan kita dapati bahawa iblis dan syaitan sepatutnya mesti confirm ke neraka. Tetapi mereka pun tak nak masuk neraka. Mereka nak keinginan syurga. Sebab ini pilihan, ini ujian. Mana nak ditimbang tentang situ. Begitu juga yang di neraka dan juga di syurga. Ada 7 tingkatan berada di neraka, ada 7 tingkatan berada di syurga. Tingkatan yang berada di neraka, siapa yang layak untuk masuk neraka nombor 1. Ini bukan satu anugerah, tapi ini satu ketetapan Allah Ta'ala. Siapa yang akan masuk neraka nombor 1? Neraka nombor 1, tingkat nombor 1, neraka yang dikatakan kurang kejahatannya. Neraka yang nombor 2, banyak sikit. Neraka yang ketiga, lagi banyak. 4, 5, 6 sampai 7. Lagi teruk 7. Sehingga kalau kita baca tafsir Ibn Katsir menyatakan bahawa neraka yang pertama, neraka kedua, neraka ketiga akan kosong. Kerana akan dipindahkan kembali ke syurga setelah segala pembalasan telah diterima. Yang kekal, neraka keempat, 5, 6 dan 7. Semua ada tingkatan, nak tengok yang mana layak. Begitu juga tentang syurga. Syurga nombor 1, syurga nombor 2, syurga nombor 3, dan syurga yang ke-7. Syurga yang terbaik yang ke-7. Neraka yang paling teruk ialah yang ke-7. Jadi yang ke-7 nak dapat syurga Firdaus. Tempat duduk para nabi, para rasul di situ. Berdasarkan apa? Berdasarkan pada ujian. Masuk syurga dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Untuk meletakkan kita pada tahap-tahap di mana berdasarkan amal ibadah kita. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW. Aqamakal. Ya Rasulullah, kadar mana untuk manusia untuk masuk syurga? Rasul kata untuk masuk syurga hanya semata-mata berharap bergantung pada rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Bergantung pada rahmat dan kasih sayang. Jadi timbul ketidakpuasan, timbul pertanyaan pada para sahabat, orang yang mendengar. Ya Rasulullah, kalau dengan kasih dan sayang Allah Ta'ala, jadi tak perlulah kami buat ibadah. Rasul kata perlu ibadah ni. Untuk apa ibadah ni? Ibadah ni hanya nak menentukan nombor berapa, ranking yang berapa. Berjaya, tapi rankingnya. Nak tengok rankingnya pula. Macam satu dewan yang duduk di hadapan VIP, belakang. Semua boleh masuk dewan. Tapi tak semua boleh duduk di kursi VIP. Semua boleh masuk dewan, tapi tak semua boleh berada di atas pentas. Ini berdasarkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia ujian Allah bagi, semua kena. Pada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para rasul, semua para nabi semua kena. 124,000 orang nabi dan rasul semua kena selagi mana bernama manusia.
313 orang Rasul, semua kena selagi mana nama manusia. Semua manusia, termasuk haiwan yang hidup di atas muka bumi Allah pun kena diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian ni satu kemestian. Berdasarkan tahap kemampuan manusia. Allah beri satu ujian ikut kemampuan seseorang. Allah tidak memberatkan seseorang. Allah tidak memberatkan seseorang orang yang tak mampu Allah beri. Tak, ini bukan standard Allah Taala. Manusia je. Lagi mana kita tak suka orang tu, kita beri yang paling teruk. Orang yang tak mampu kita bagi lagi tak mampu. Dah tak mampu kita beri lagi. Ketidakmampuan. Dalam Islam tidak begitu. Sebab tu kita lihat orang tua yang tak mampu puasa, dia tak perlu qada puasa. Dia dah tua. Puasa fardu pun tak boleh, so qada puasa lagi tak boleh. Jadi gandaan tersebut digantikan kifarahnya diganti atau gandaannya atau penaltinya digantikan fidyah. Dia kena bayar fidyah. Sebab dia memang tak boleh nak berpuasa. Apatah lagi untuk qada puasa. Seorang tidak boleh menerima satu kesalahan dengan dua hukuman. Jadi tuan-tuan, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sabarlah jawapan kepada ujian. Sebut perkataan ini memang mudah. Sabar memang mudah. Di kalangan para rasul, para nabi, Allah letakkan kesabaran tu ada nilai dan value-nya. Apa dia? Lepas 124,000 orang nabi dan rasul, Allah pilih hanya 313 orang saja yang layak je rasul. Ratusan ribu lagi bukan tak layak, Allah tak pilih. Daripada 313, Allah pilih hanya 5 saja yang dipanggil ulul azmi. Siapa dia ulul azmi? Orang yang kuat, tahan, sabarnya. Ada 1, ada 2, ada 3 sampai ke 5. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan Nabi Isa, seterusnya dengan Nabi Musa, kemudian diikuti dengan Nabi Ibrahim, diikuti dengan Nabi Nuh. Kita nampak ni ulul azmi, orang yang bertahan dengan kesabaran, orang yang sabar. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang begitu masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi daripada Ibnu Hasan, tentang sebuah hadis Nabi tentang orang sabar ni orang yang dirindui oleh syurga. Syurga merindui 4 orang. Syurga merindui 4 orang. Orang yang ni. Dalam satu Imam Ghazali mengatakan bahawa sabar ni ada 3. Satu, sabar mentaati arahan Allah Ta'ala. Perlu sabar. Sabar. Kedua, menjauhi larangan Allah Ta'ala. Pun perlu sabar. Yang ketiga, sabar. Ketiga, menerima ujian dan musibah. Sabar. Sabaran. Ketinggi-tinggi. Sebab tu, innallaha ma'as-sabirin. Aku bersama-sama orang yang sabar. Jadi, syurga merindui. Daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi daripada Ibnu Hasan mengatakan bahawa ada 4 golongan yang dirindui oleh ahli syurga. Siapa dia? Kita nak jadi 4 golongan tersebut. Tuan-tuan, bapa yang dikasihi Allah Ta'ala. 4 golongan tersebut. Dan kita boleh buat. Memang kita boleh buat. Syurga rindu. Ni syurga merindui ni. Bukan orang lain merindui. Syurga merindui segala tempat nikmat. Tempat yang tak akan ada sakit. Tempat yang tak ada kena virus, COVID ke apa semua tak ada. Tempat yang bersih, sebersih-bersih. Tanpa sakit. Tanpa nyanyuk. Tanpa penat. Semua tanpa. Tempat yang begitu sonok-sonoknya tempat. Tempat yang tak perlu berusaha lagi lah. Tempat yang tak perlu beribadah lagi dah. Tempat hanya menerima nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila, tak ada tanda henti. Ni. Maknanya di situ ialah umur manusia terus berpanjangan, hidup tanpa mati. Jadi, tuan-tuan, di kesempatan yang ada pada pagi Jumaat, hari keberkatan, kita kena ambil satu ilmu yang dapat kita amalkan supaya memberi manfaat dalam kehidupan, manfaat dalam ketika mati, manfaat ketika dibangkit kepada kubur, manfaat kepada padang di akhirat nanti. Kita nak menuju satu tempat yang dipanggil syurga, jannah, yang kita panggil syurga. Kita nak menuju ke arah tu. Maka bila kita nak tuju satu tempat, kita kena letakkan sasaran. Kalau kita menggunakan Waze atau apa saja application untuk ke arah satu tempat yang kita nak tuju, kita set dahulu tempat tu supaya kita tidak diganggu dengan benda-benda lain. Jadi kita kena tahu di mana tempat, apa yang menyumbang ke arah ke tempat tersebut. Apa benda yang kita nak buat supaya tidak berlaku sia-sia. Sebab perbuatan kita banyak perbuatan sia-sia.
Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa in wa an, Allah kata, adakah aku mencipta kamu sia-sia? Sedangkan satu hari kamu akan kembali padaku. Dan Allah sebut dalam surah wal as innal insana lahus illa allazina amanu wa amilus solihat sehingga akhir ayat. Demi masa, Allah begitu masa. Manusia ni dalam sia-sia. Manusia buat benda sia-sia, tidak menghargai masa. Jadi kita nak tinggalkan perkataan sia-sia, kita nak tinggalkan perbuatan sia-sia, kita nak tengok dalam bab mencari syurga, dalam bab menempuh ujian, dalam bab kita menanggung kesabaran, kita nak tengok ke arah satu lagi. Apakah amalan-amalan yang kita buat sehingga syurga merindui kita? Ini hadis Nabi. Allah sebut dalam Quran dalam surah An-Najmi, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Hai manusia, aku bersumpah dengan bintang-bintang di langit. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Siapa yang mengikut pergerakan bintang ataupun arah panduan bintang, dia tidak akan sesat. Begitu juga Rasul kamu Muhammad. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan semua daripada wahyu padaku, dan dia tidak cakap dalam keadaan sia-sia, saya saja sonok-sonok, main teka-teka, tak. Apa yang Rasul sampaikan itu direct dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis yang saya nak bacakan di sini, tuan-tuan dan puan, para mukmin Allah Subhanahu Wa Taala, ialah hadis yang begitu masyhur. Yang Rasul sendiri beritahu satu rahsia yang Rasul beritahu pada kita, bagaimana kamu nak jadi satu golongan yang dirindui oleh syurga, kamu kena jadi golongan ni. Ada 4 golongan, jadi salah satu atau menjadi keseluruhan golongan tersebut yang dirindui oleh syurga. Kita kalau dirindui oleh orang yang kita sayang, sonok tu, rindu, sayang, kita dengar Allah, sonoknya kekasih kita, isteri kita, suami kita telefon, saya rindu ke awak. Oh, rasa sonok lah kan perkataan tu keluar daripada mulut orang yang kita sayang. Rasulullah, orang yang kita sayang, dia cerita bahawa syurga merindui golongan tersebut. Golongan mana ya Rasulullah? Rasulullah itu pertama, jadilah kamu golongan orang yang rajin baca Quran. Orang yang rajin baca Quran, tuan-tuan membahas, orang yang rajin baca Quran, bukan orang yang rajin masuk musabaqah Quran, tak cerita begitu. Orang yang rajin baca Quran. Allah ni, Rasul ni, dia begitu baik dengan manusia. Rajin baca Al-Quran. Manusia ni, kita tuan-tuan membahas, saudara-saudari penuntut mata Allah Ta'ala, baca Quran ni ada standard masing-masing. Ada yang baca Quran level tinggi, dengar sedap, orang dengar sedap. Ada yang baca Quran sederhana, bolehlah. Ada yang baca Quran, kita bukan level sederhana, tak ada level langsung. Bolehlah. Perkataan dimenangkan, bau perkataan boleh. Ada yang baca, lebih elok anak aku yang baca. Lama nak fikir beri jawapan. Ada yang tak boleh baca langsung. Tapi Islam, Rasul mengatakan syurga merindui orang yang membaca Al-Quran. Ikut kadar kemampuan kita. Di situ tidak diletakkan standard macam mana. Yang bacanya sedap, tak letakkan standard. Yang bacanya bertajwid, tidak letakkan standard. Yang baca tak, Nabi kata yang rajin baca Quran. Jadilah golongan orang yang rajin baca Quran. Al-Quran di hadapan kita. Al-Quran belum hilang lagi, tuan-tuan. Al-Quran di hadapan kita. Baca. Dan lagi indahnya Nabi kata, golongan yang baca Quran. Yang rajin baca Quran tak ditetapkan. Okey, yang dipanggil rajin, kategorinya ialah orang yang satu hari 1 juzuk. Nabi tak sebut macam itu. Nabi tak kata orang yang satu hari hafal 30 juzuk atau baca 30 juzuk, yang itu dia panggil rajin. Tak. Nabi sebut rajin baca Quran. Nabi tak kategorikan mana tahap rajin tu. Rajin baca. Kalau kita tengok rajinlah kita tu. Kalau satu hari tak baca Quran, ada masalah kita. Kita tidak dirindui oleh syurga. Jadi bagi orang yang tak boleh baca Quran, berusahalah untuk baca Quran. Berusahalah untuk belajar Quran. Jangan lari pada Quran. Berusaha untuk belajar. Kenalkan huruf. Kenalkan bacaan. Baca mengangkat. Jangan ambil kira. Yang penting baca. Allah beri pahala. Jadi, satu, jadilah golongan orang yang membaca Quran. Rajin baca, harum, syurga merindui.
Ada satu kisah yang diceritakan kepada saya. Ada seorang lelaki, dia ni memang rajin baca Quran lah. Tempat yang dalam rumah tu, ataupun kalau di masjid, tempat tu lah duduk, sab tu lah duduk, tempat tu lah, tak ada siapa kacau tempat dia. Baca Quran di situ, semayang kat situ, semua tu. Dia tahulah sab paling kanan, sebelah kanan, yang paling hujung sebelah dinding, dia sab dia, tempat lokasi dia. Dan dia lah awal datang banding orang lain. Dia boleh pilih tempat mana yang dia nak. Dia pilih tempat yang sama. Setelah kematian, setelah yang meninggal dunia, orang yang ambil alih semayang kat situ, tempat tu bau harum. Harum. Tak banyak wangi pun. Harum berbanding sebelah-sebelah yang lain. Jadi mana datang bau tu? Kalau tak daripada Allah SWT, tuan-tuan puan. Di syurga merindu. Syurga kan suka benda-benda yang harum. Jadi syurga merindu orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, syurga merindu kepada apa? Orang yang menjaga lidah dia dalam bab ucapan. Menjaga, cukup jaga dalam bab ucapan. Satu perkataan yang orang dengar, orang seronok. Satu perkataan kalau orang dengar cakap dia, orang ambil iktibar. Perkataan yang dikeluarkan pada mulut dia, perkataan yang memberi makna dalam kehidupan orang lain. Ni orang ni. Benda ni yang paling susah ni. Baca Quran senang, bab jaga mulut yang susah, lidah yang susah. Bercakap ni, sebab ada orang ditakdir kat Allah Ta'ala, cakap dia nak cari yang murni susah. Terpaksa tapis, tak jumpa. Ada satu dua. Ada orang yang cakapnya memang berbudi bahasa bagus, penuh hikmah, bil hikmah, dengan penuh kebiasaan cakap. Sebab tu Nabi selalu kata, fal yaqulu khairan aw la yasmun. Kalau kamu nak bercakap, cakaplah, tapi cakaplah benda baik. Kalau tak ada benda baik kamu nak cakap, diam je lebih baik pada dia bercakap. Diam tu aw la yasmun, diam tu lebih baik daripada bercakap. Sebab percakapan ni membawa sampai ke tahap syurga dan neraka. Golongan yang bercakap tapi menjaga percakapan dia. Yang ketiga, golongan yang sentiasa pemurah. Belanja orang makan, memberi makan orang yang lapar. Orang yang lapar, bukan orang yang dah habis makan kita belanja lagi makan. Orang yang dah habis makan kita belanja lagi, tapau lagi. Orang yang lapar, tengok masuklah tabung, satu tabung apa nama orang panggil apa di IPT banyak tabung-tabung ni semua sekali kan. Belanja orang makan yang orang yang sedang kelaparan ataupun orang yang nak makan. Tengok orang nak makan, okey hari ni saya belanjalah. Tu syurga rindu. Syurga rindu pada orang seperti ini. Syurga rindu pada orang yang sentiasa memberi makan pada orang yang lapar. Jadi kita lihat, ini tanda yang ketiga. Yang keempat, ini semua orang dapat, bagi orang jagalah. Syurga rindu pada orang yang menjaga Ramadannya, orang yang puasa bulan Ramadan. Syurga rindu. Ini insya-Allah. Ini memang insya-Allah. Setahun sekali, 30 hari dalam satu tahun. 30 hari dalam satu tahun. Cukup jaga buat Ramadan. Buat puasa Ramadan cukup jaga. Syurga rindu. Sebab tu ada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Ada nuzul Quran pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang kita buat, Allah gantikan berlipat-lipat kali ganda. Oh, banyaknya Allah gantikan. Jadi, 4 saja ni. Nabi memberi benda yang mudah. Sebab tu saya pada pengajaran saya yang lalu selalu disebut bahawa ajaran Islam ialah ajaran yang suka memudahkan. Yassiru wala tu'assiru. Hendaklah kamu mudahkan, jangan kamu susahkan. Sesiapa yang memudahkan urusan seseorang, Allah akan mudahkan urusan di dunia, Allah akan mudahkan urusan di akhirat. Orang ambil mudah tentang perkara memudahkan urusan orang. Jangan menyusah-nyusahkan orang. Nabi memberikan pengajaran yang mudah. Ajaran Rasulullah mudah. Kamu nak masuk syurga, baik. Ada syurga yang dirindui oleh syurga, ada yang tak. Jadilah orang yang dirindui oleh syurga. Apa dia? 4 golongan. Susah sangat ke 4 golongan? Tak. Nabi sebut mudah. Boleh baca Quran, teruskan rajin baca Quran. Orang yang jaga percakapan, orang yang rajin belanja orang makan, orang yang berjaga bulan Ramadan, orang yang berpuasa bulan Ramadan. 4 saja. 4 ni takkan tak dapat satu pun. Nabi kata 4 golongan. Jadilah kamu daripada 4 golongan tersebut. Ataupun salah satu dia 4 golongan tersebut. Islam kan mudah. Islam tak suka yang susah-susah.
Sebab Islam ni adalah maksudnya, apa maksud Islam? Selamat. Berada bersamanya selamat, berada berhampiran pun selamat. Itu Islam. Sebab tu Nabi selalu ada orang Badui tanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan terbaik untuk aku buat?" Rasul akan perhati tengok kemampuan. Rasul kata, ucaplah la ilaha illallah Muhammad Rasul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ada orang lagi datang, "Ya Rasulullah, apakah amalan terbaik untuk aku?" Rasul kata, rajinkan tersenyum. Senyum. Mudahnya. Buah mudah. Rasul memudahkan. Lagi Rasul, itu saja, cukup. Kita ni suka benda yang berat. Harapan kita benda yang paling berat tu yang paling berkualiti. Tuan-tuan perempuan, dalam bab kualiti tak akan berubah. Yang dipanggil kualiti ialah benda yang buat ringan dan memudahkan. Sebab kualiti ni ialah memudahkan orang, memudahkan urusan orang. Ada benda ni ikut mudah. Itu maksud berkualiti. Barang-barang yang berkualiti, barang-barang seperti itu yang beri manfaat pada orang dan memudahkan urusan orang lain. Itu panggil kualiti. Tapi kalau kita nak menyusahkan orang, menjadikan orang susah, kita panggil berkualiti, itu silap. Kita yang tak berkualiti. Sebab orang berkualiti ialah orang yang sentiasa mencipta formula-formula yang memudahkan orang lain. Dia susah, dia belajar kesusahan tersebut, dia hasilkan satu formula, orang tengok, wah ni mudah. Lagi mudah. Kita tengok hari ni ada pengkaji kita atau penyidik kita pada sebuah universiti yang lain yang telah menjumpai cara untuk mengesan COVID-19 secara mudah. Swab, kan, dengan status penyelidikan, tidak melalui rongga yang susah, tapi melalui air liur saja. Lebih mudah. Kadang-kadang kita tengok sebab security pun sama juga. Dulu nak security masuk kena ada mangga, 5-6 mangga baru jumpa. Sekarang tak, mudah, sensor je, kan. Guna cap jari pun kadang-kadang orang tipu. Gunakan mata, lagi mudah. Ada gunakan haba mulut pun begitu juga. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan yang kita nak bincangkan ataupun nak fahami ialah ujian ni normal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian satu nombor, satu benda kemestian, dan kita terpaksa menempuh ujian tersebut. Jadi sementara kita ditimpa ujian atau diberi ujian, jawapan yang paling mudah untuk berhadapan ujian ialah kesabaran. Dan kesabaran pula ada 3 cara, ada 3 kategori yang digaris oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sabar dalam menjauhi maksiat Allah, sabar dalam menempuh takdir Allah Ta'ala. Dan kita ke arah yang ketiga pula, bagaimana kita nak menjadi golongan yang dirindui oleh syurga, iaitu 4 golongan. 1, rajin baca Quran. 2, menjaga perbualan percakapan kita. 3, rajin beri makan orang yang lapar. 4, kekalkan puasa bulan Ramadan. Jadi cukup sekadar itulah. Mudah-mudahan dalam tazkirah ringkas pada hari Jumaat ini memberikan manfaat pada kita semua, khususnya pada warga Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan pada orang yang menonton pada program pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tengok okey. Tapi dia keluar kat skrin tadi tak ada apa lah. Dia keluar satu.